Menurut Ketua Perhubungan Korporat, Komunikasi dan Awam PLAS, Syed Muhammad Aidit Syed Ahmad Aidit, pengalaman sistem membantu rakan niaga PLAS meningkatkan pendapatan. So, dalam PLAS app yang pre-order tu dengan selected R&R, pelanggan lebuh raya boleh tengok dalam PLAS app dan order sebelum mereka sampai ke R&R itu. So, bagi pelanggan tu, mereka boleh tengok apa jamuan juadah yang mereka suka dan mereka boleh order secara maya, dan bila sampai ke kawasan R&R, mereka boleh take away, pick up and take away. Dengan kaedah itu, pelanggan tidak perlu menunggu lama atau beratur untuk membeli makanan. Peniaga yang ditemui mengakui berbagai inisiatif dilakukan PLAS banyak membantu rakan niaganya. Semutannya mengalahkan dan banyak juga membantu kami, lebih kepada sekurang-kurangnya membantu jugalah daripada sekarang kan daripada COVID, orang pelanggan dah semakin kurang, ada sikit banyak. Dan prapesanan ni dapat membantu kami juga untuk melebihkan lagi sel jualan kami lah. Pihak PLAS sangat memberi bantuan yang sangat banyak daripada sudut sokongan, daripada sudut pembayaran bulanan. Mereka mengecualikan bayaran bulanan daripada peringkat awal PKP, dan juga mereka juga sentiasa berhubung rapat dengan kami. Mereka juga memberi motivasi secara online, dan yang terbaru ini mereka memberi potongan sebanyak 10% di atas kadar sewaan. Dengan kini memohonkan kerjasama dari customer PLAS kami, minta mematuhi SOP dengan memakai mask, register daftar MySejahtera dan sebagainya, social distance. Sistem prapesanan makanan terdapat di 19 R&R terpilih, termasuk R&R Dengkil Rawang dan restoran Jejantas Sungai Buloh. Dalam keadaan normal baru ini, inisiatif prapesanan ini juga dapat menjaga penjarakan fizikal di tempat umum, di samping menjalankan transaksi tanpa tunai dengan teknologi tanpa sentuh yang pantas dan mudah. Kevin William, Berita RTM. Lebih 200 pengguna telah memuat turun aplikasi mudah alih MyPadi Manager yang dibangunkan oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. Aplikasi MyPadi Manager seiring dengan hasrat institusi tersebut untuk mengetengahkan inovasi baharu pertanian digital Industri 4.0 di samping membantu petani untuk menguruskan aktiviti penanaman padi. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, sebanyak 70% pengeluaran makanan dijangka bergantung pada inovasi teknologi moden pada masa akan datang. Jadi ini merupakan sebahagian daripada inisiatif supaya industri ini bergerak ke arah IoT dan penggunaan aplikasi-aplikasi yang akan membantu meningkatkan industri ini secara keseluruhan. Kita harapkan agar lebih ramai pesawat akan dapat membuat turun aplikasi ini. Datuk Seri Dr. Ronald berucap merasmikan persidangan pertanian digital kebangsaan di Serdang, Selangor. Sistem keselamatan perbankan dalam negara perlu sentiasa dikemaskini bagi mengelak dikodam. Bekas Ketua Polis Negara Tun Muhammad Hanif Omar berkata tiada sistem yang kekal selamat selama-lamanya. Berlaku di seluruh dunia. Kita terpaksalah keep up to date sistem-sistem kita ini. Pasalnya tak ada sistem yang selamat untuk selama-lamanya. Kita mesti update dia punya security wall tu, firewall tu.
Beliau yang juga penasihat Persatuan Pegawai-Pegawai Kanan Polis Bersara Malaysia RESPA diminta mengulas kenyataan bekas penggodam Aman Shah dalam satu laporan media yang mendakwa sistem perbankan dalam negara mempunyai banyak kelemahan dan membolehkan penggodam memintasnya. Berita sukan, bekas Setiausaha Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Kementerian Belia dan Sukan KBS, Ibrahim Muhammad Yusof diumum sebagai Pesuruhjaya Sukan PJS yang baharu. Menurut kenyataan KBS, pelantikan Ibrahim berkuat kuasa 21 Disember 2020 hingga 20 Disember 2022. Ibrahim yang berkelulusan Sarjana Pengurusan Maklumat dan Sarjana Muda Statistik dari Universiti Teknologi Mara UiTM mempunyai pengalaman luas dalam bidang pengurusan khasnya dalam perancangan dasar dan pembangunan sukan. Jawatan berkenaan sebelum ini disandang oleh pensyarah kanan Universiti Melaya UM Dr. Wirdawati Muhammad Razi yang kontraknya berakhir pada 30 Oktober lalu. Ibrahim memulakan kerjaya dalam perkhidmatan awam sebagai pegawai takbir dan diplomatik pada tahun 1997 dan memegang pelbagai jawatan sebelum dilantik sebagai Pesuruhjaya Sukan. Bermula tahun depan, tiada lagi penjualan tiket Liga Malaysia secara bersemuka seperti sebelum ini. Demikian menurut Malaysian Football League MFL yang mengesahkan semua tiket perlawanan hanya dijual menerusi dalam talian. Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan, menjelaskan langkah itu diambil bagi mengelak daripada berlaku pelanggaran prosedur operasi standard SOP pencegahan COVID-19 andai penyokong menyerbu kaunter tiket di stadium. Kerajaan sebelum ini telah membenarkan jumlah awal kapasiti 10% atau maksimum 4,000 penonton hadir ke stadium bagi menyaksikan acara sukan. Bagaimanapun, kelonggaran tersebut hanya diberikan dengan syarat aktiviti sukan berkenaan dilangsungkan di kawasan yang diarahkan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Dalam pada itu, Ghani turut berharap kelonggaran yang diberi tidak disia-siakan dan semua pihak perlu melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Baiklah, berita tengah malam edisi 21 Disember berakhir di sini. Terus patuh SOP, putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Pastikan juga imbas MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Saya Dilela Kadir. Assalamualaikum dan salam hormat. berfungsi. Inilah bakal legasi Robocom Malaysia, menggempur halangan menjulang kejayaan. Tema Robocon Malaysia 2020 kita ambil daripada Fiji. Kita main dua robot sebelah. Katanya robot perlu mimik apa yang jadi dalam rugby. Cuma ada dua robot. Satu robot pass dan satu robot tangkap. Dan robot yang tangkap tu kena buat try. Rugby try lah. Dan
Dan kemudian after try, kita ada rugby kick. Dia kena buat conversion kick. Dan salah satu robot, sama ada yang pass atau yang try tu, kena buat kicking. Robocon Malaysia 2020